Anda masih lagi menonton cerita bersama saya Najib Arif dan kali ini pada jam ini saya ingin menumpukan kepada fenomena banjir yang melanda negeri Pantai Timur pada khususnya di negeri Kelantan di mana pada setakat ini yang kita difahamkan iaitu seramai 767 mangsa banjir dipindahkan ke pusat pemindahan sementara dan juga ia melibatkan beberapa kawasan antaranya iaitu berdasarkan info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Kuala Krai antara yang tinggi diikuti oleh Pasir Mas dan juga Tanah Merah dan beberapa pusat pemindahan sementara juga dibuka di sekolah-sekolah yang terlibat antaranya di Kuala Krai sendiri PPS di SK Bonggol Gucil dan juga Sungai Embak dan juga SK Cenulang dan juga Masjid Lama Keroh dan beberapa lagi sekolah digunakan untuk pusat pemindahan sementara begitu juga di beberapa kawasan yang lain. Tapi pada jam ini saya ingin ke Rantau Panjang kerana Wakil Israwani Mahfandi Mahmad pergi ke kawasan tersebut kerana ini penting di kawasan yang menjadi sempadan antara Malaysia dan juga Thailand ini turut tenggelami oleh banjir. Bagaimana keadaannya pada ketika ini? Kita bersama dengan Fandi pada ketika ini. Fandi, apa yang boleh dikongsikan keadaan di sana? Berdasarkan visual Fandi pada ketika ini, air di kawasan tersebut digenangi air. Di mana kawasan tepat Fandi berada dan juga keadaan semasa? Baik, saya kini berlintas langsung di Pekan Rantau Panjang ini yang mana Pekan Rantau Panjang ini merupakan sempadan dengan selatan Thailand dan di sebelah sana merupakan Sungai Golok, Pekan Sungai Golok. Yang mana ketika ini air yang menggenangi kawasan Pekan ini termasuk kampung-kampung yang berhampiran tebing Sungai Golok ini merupakan air Sungai Golok yang telah pun melepasi bacaan paras bahaya iaitu 10.43 meter di mana bacaan ini menyebabkan berlakunya limpahan di keseluruhan tempat di Pekan Rantau Panjang ini dan boleh kita saksikan kalau dapat di belakang saya ini merupakan deretan kedai yang ada di Pekan Rantau Panjang ini yang mana apabila berlakunya limpahan air Sungai Golok ini keseluruhan perniagaan di sini lumpuh dan peniaga tidak lagi berusniaga menjual beli ataupun berjual barangan mereka kerana masing-masing telah pun menyiapkan ataupun menyimpan barangan mereka di tempat yang tinggi sejak daripada semalam. Dan air yang mula memasuki pekarangan ataupun kawasan Pekan Rantau Panjang ini bermula sekitar tengah ataupun awal pagi tadi dan sehingga kini streng air di Sungai Golok dilaporkan semakin meningkat. Dan di kawasan daerah Rantau Panjang ini dilaporkan lebih daripada hampir 300 penduduk yang telah pun dipindahkan di pusat pemindahan banjir. Namun apa yang kita ingin bicarakan di kawasan Pekan Rantau Panjang ini di mana pekan ini yang terletak bersempadan dengan selatan Thailand sudah pasti apabila berlakunya limpahan air Sungai Golok itu ianya memudahkan pergerakan rentas sempadan antara Pekan Rantau Panjang dan juga Sungai Golok. Dan ini sudah pasti menimbulkan pelbagai kebimbangan penduduk. Ada setengah penduduk yang tak nak pindah disebabkan risau rumah mereka ditinggalkan kosong. Boleh mendatangkan kecurian dan sebagainya. Namun mungkin ini satu bentuk ataupun tubuhan yang harus diberikan oleh pihak berkuasa termasuklah PDRM. Jadi apa kata kita dengarkan dulu apa yang diperkatakan sebab saya juga dimaklumkan terdapat 5 pos kawalan sempadan yang terpaksa ditutup disebabkan dinaiki air. Jadi kita dengarkan dulu apa yang dikatakan oleh Ketua Polis Kelantan, Datuk Syafiee Mamat. Jadi kita dengarkan. Daripada 13 pos PGA ni, 5 telah pun ditenggelami air. Yang pos di Ibrahim Pencen tadi kita tak dapat masuk dah. Jadi 3 pos telah pun ditutup. Tutup maknanya kita keluarkan anggota kita, dia berada di tempat yang tinggi lah. Mana dia akan buat rondaan di sekitar kawasan masing-masing. Jadi itulah dalam situasi banjir ini pengalaman kita pun risau unsur-unsur penyeludupan. Itu sebab awal kita PGA dia tidak leka. Walaupun pos dia tenggelam, dia akan sentiasa bertugas rondaan di sepanjang laluan dan sebagainya. Kalau tuan-tuan tengok bila dah banjir, dia punya air tu dah boleh naik ke darat. Jadi kalau musim biasa dia separuh kan. Sungai ni tengok. Dia putus boleh sampai ke tunjuk. Jadi kalau tidak ada benteng kita ni, ini yang kita khawatir lah. Jadi terima kasih kepada PGA dan agensi-agensi di sempadan ni yang dapat lagi mengekang sembarang bentuk penyeludupan. Tengok di atas panjang tadi di kem apa tadi panggil?
apa? Yang pekan tadi tu. MCA tadi. Tengok MCA tadi kan terlalu dekat. Itulah antara laluan-laluan yang telah perlu dikenapasi oleh Pak Benteng ni untuk kita menangani isu-isu begini. Fandi, kawasan tempat Fandi berada pada ketika ini, adakah ini kawasan yang biasanya ataupun lazimnya berdepan dengan bencana banjir setiap kali musim tenggujuh ataupun bagaimana? Benar sebenarnya, Najib. Kawasan ini antara yang sering kali dilimpahi oleh air Sungai Golok bila berlakunya keadaan hujan yang berterusan serta aliran air daripada sebelah kawasan Tanah Merah. Dan apa yang ingin saya kongsikan juga pada ketika ini, Najib, seperti yang diramalkan oleh oleh Meteorologi Malaysia bahawa taburan hujan di pedalaman Kelantan dijangka akan berterusan sehingga ke tengah malam dan juga awal pagi ini yang memungkinkan berlaku peningkatan paras air sungai utama, Sungai Kelantan utama yang lain, yang mana saya dimaklumkan 3 batang sungai utama iaitu sungai di Galas, sungai Kelantan di Kusia dan juga di Jenuk telah pun melepasi bacaan paras bahaya, dan jika ditambah pula dengan keadaan hujan yang berterusan di pedalaman, sudah pasti mereka yang berada di kawasan berhampiran sungai termasuk di Kuala Kerai, di Tanah Merah dan juga di kawasan Rantau Panjang ini bakal berdepan dengan keadaan yang banjir yang agak besar berbanding daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi Najib, seperti yang kita laporkan sebelum ini bahawa penduduk di Rantau Panjang ini boleh dikatakan kalis ataupun sudah lali dengan keadaan banjir, bukan saja satu gelombang, bahkan 2 ataupun 3 gelombang yang melanda mereka. Dan apabila berlakunya situasi banjir ini, mereka ada yang peringkat awalnya ataupun ada yang orang kata sedang masa sekarang ni mula nak memindahkan kereta, mula nak memindahkan barangan. Namun pada mereka apa yang berlaku di sini merupakan satu kelaziman ataupun satu perkara biasa bagi mereka. Jadi kalau kita boleh lihat di skrin depan saya ni, jalan utama, boleh dikatakan ramai rakyat, ramai orang ramai keluar untuk semata-mata bermain air. Dan ini satu sikap ataupun satu keadaan yang boleh mendatangkan pelbagai kata implikasinya, seperti yang telah dilaporkan oleh pihak polis sebelum ini bahawa mana-mana pihak ataupun individu yang sengaja keluar beramai-ramai dengan tidak mematuhi SOP yang ditetapkan, mereka boleh berdepan dengan kompaun RM1,000. Kerana tindakan mereka ini bukan saja menghalang lalu lintas, baliknya boleh mengundang pelbagai perkara yang negatif, Najib. Itu yang kita juga melihat kerana dalam keadaan negara kita masih lagi berdepan dengan penularan COVID-19 ini, mungkin di Kelantan itu rendah ataupun masih lagi selamat keadaannya, tapi SOP itu tetap perlu dipatuhi. Bagaimana pematuhan SOP terutamanya untuk mangsa-mangsa yang dipindahkan ke pusat pemindahan dan juga operasi membawa keluar mangsa itu? Kalau sebelum ini boleh kita muatkan secara rapat-rapat dan sebagainya, tapi kali ini mungkin pihak berkuasa unit uniform terpaksa berulang-alik banyak kali mungkin untuk memudahkan penjarakan sosial berlaku dan sebagainya. Adakah ini berlaku? Benar, saya pada petang ini bersama dengan Jabatan Bomba Jam Penyelamatan Malaysia Kelantan di mana meninjau kawasan yang dinaiki air dan juga di pusat pemindahan sementara, di mana apa yang dapat saya saksikan, operasi pemindahan mangsa banjir pada kali ini, pada musim pandemik COVID-19 ini agak cukup berlainan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana boleh saya katakan tugas mereka ataupun bebanan mereka semakin bertambah. Ini kerana mereka terpaksa bukan sekali dua mengangkut mangsa banjir, sebaliknya mereka terpaksa melakukannya berulang kali bagi memastikan SOP penjarakan fizikal antara mangsa banjir sama ada berada dalam bot dan juga ketika membawa dalam lori dan sebagainya dipatuhi. Dan sebelum mangsa banjir dipindahkan menaiki bot, mereka perlu disaring ataupun diuji dengan suhu badan mereka sama ada tidak demam ataupun sebagainya. Jadi jika ada masa banjir yang mengalami sindrom demam ataupun batuk dan sebagainya, mereka terpaksa diisolate, diasingkan. Mereka akan dibawa secara berasingan tidak bersama dengan ahli keluarga mereka. Dan apabila sampai di pusat pemindahan sementara, mereka sekali lagi disaring dan kedudukan mereka di dalam kawasan bangunan tersebut juga dalam keadaan penjarakan fizikal, di mana kemah yang diaturkan adalah mengikut SOP yang ditetapkan, iaitu lebih daripada 1 meter. Dan situasi ini juga turut berbeza di mana masakan dan juga menu makanan mereka tidak boleh lagi
memasak di pusat pemindahan sementara. Sebaliknya, makanan yang siap dimasak dihantar oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat ke pusat pemindahan sementara. Ini apa yang saya dengar, apa yang mereka perkatakan masa banjir, mereka seolah-olah merasa jemu ataupun bosan berada di pusat pemindahan sementara ini kerana mereka tidak boleh melakukan seperti kebiasaannya. Mereka bermasak beramai-ramai, mereka bergotong royong, membersihkan pinggang makuk dan sebagainya. Dan perkara itu tidak dapat dilakukan. Mereka merasakan sunyi dan agak terasing antara satu sama lain. Dan ini antara orang kata cabaran yang perlu ditepuhi oleh mangsa banjir yang berada di pusat pemindahan banjir. Ini kerana banjir ini bukanlah satu pesta yang boleh kita katakan boleh duduk bersama atau bersantai, minum kopi ataupun dalam keadaan yang santai dalam kemah dan masing-masing. Namun apa yang perlu dititik beratkan oleh mangsa banjir pada ketika ini adalah menguatkuasakan SOP termasuk memakai pelitup muka. Dan ini yang mereka timbulkan kepada saya rasa jemu dan bosan berada lama di pusat pemindahan sementara ini, Najib. Ya, kita faham sebenarnya itu adalah psikologi manusia. Itu standard lah biasanya kan. Tapi itu juga demi keselamatan mereka. Dan ini adalah fenomena alam yang kita tidak dapat elakkan. Dan kita perlu berhati-hati dalam mengetahui SOP dan sebagainya. Bagaimana keadaannya terakhir sekali, Fandi? Banjir tahun ini, kalau dia boleh dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum ini, adakah masih lagi terkawal pada ketika ini? Seperti yang dilaporkan oleh stesen penyukat hujan di pedalaman Kelantan yang menyaksikan dalam tempoh 48 jam termasuk semalam dan juga kemarin, menyaksikan berlakunya peningkatan taburan hujan di stesen penyukat hujan di Gunung Gagau 1 dan juga 2 di Gua Musang. Di mana di stesen penyukat hujan di Gunung Gagau itu merupakan satu tanda aras menentukan berlakunya banjir besar ataupun sebaliknya. Dan jika dilihat pada graf yang dilaporkan semalam dan juga kemarin, taburan hujan di kawasan berkenaan dicatatkan melebihi 123 dan juga 133 mm. Dan jika keadaan ini berterusan berlaku, mungkin besok ataupun malam ini hujan berterusan di Gunung Gagau, saya nak kata pasti tidak. Namun boleh kita ramalkan berlaku peningkatan air sungai utama, Sungai Kelantan di sebelah pendalaman secara mendadak yang akan menyaksikan kawasan penduduk seperti di Manik Urai, Kuala Kerai, di Kampung Manjur, di Kampung Pemberian, di Macang dan sebagainya akan menerima kesan peningkatan air Sungai Kelantan secara mendadak. Dan inilah yang perlu mereka alert ataupun perlu beri perhatian supaya tidak kejadian tahun 2014 tidak berulang lagi. Di mana pada tahun 2014, sewaktu banjir buruk yang melanda Kelantan ini, kebanyakan mangsa banjir terperangkap dan mereka terpaksa mencari ataupun menyelamatkan diri di kawasan bukit ataupun tempat tinggi. Pada masa yang sama juga, akses komunikasi tidak dapat berjalan dengan baik. Jadi kita tidak tahu ke mana arah mereka sebenarnya. Jadi untuk banjir yang pada tahun ini walaupun diramalkan tidak begitu besar, namun langkah berjaga-jaga dan juga sentiasa mengikuti perkembangan semasa ke semasa itu perlu dilakukan oleh penduduk, terutamanya penduduk di kawasan pedalaman ataupun luar pada bandar Kota Baru ini, Najib. Okey, Fandi, terima kasih kerana melaporkan perkara tersebut. Saya akan lepaskan Fandi untuk mengumpulkan segala bahan berita yang kita akan paparkan secara penuhnya di laman web kami astroawan.com dan juga pastinya Wani 745 pada malam ini. Visual-visual yang kita tayangkan seperti tadi juga adalah yang dihantar oleh Fandi sendiri, keadaan banjir semasa di beberapa kawasan di Kelantan itu, dan kita doakan keselamatan penduduk negeri Kelantan kerana ialah banjir ini mungkin berlaku setiap tahun, tapi tahun ini berbeza kerana kita juga dilanda COVID-19 dan memerlukan pematuhan SOP dan sebagainya. Ini sangat-sangat sukar untuk penduduk-penduduk negeri Kelantan dan juga Terengganu khususnya yang kita bawakan laporan ini. Terima kasih Fandi, dan semua laporan ini ada di laman web kami astroawan.com. Dan sekian sahaja cerita. Terima kasih kerana menonton kami Astro Awani, saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Najib Arif. Assalamualaikum dan salam hormat.